Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sudah lebih 32 tahun berlalu sejak pelantar terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth Pulau Pinang runtuh. Suasana tenang dengan tiupan lembut bayu laut sesekali mengutuskan kedamaian di kawasan sekitar terminal itu ketika ini. Kebanyakan pengunjung, terutama generasi muda, mungkin leka memerhatikan panorama indah sekitar kawasan berkenaan sementara menantikan feri merapati jeti. Mereka mungkin tidak menyedari apa-apa, tidak mengetahui yang sekitar 32 tahun lalu terminal feri itu menjadi saksi tragedi hitam yang mengorbankan 32 nyawa serta mencederakan kira-kira 1,700 mangsa lain. Pelantar jeti yang dibina pada 1956 itu runtuh dipercayai akibat terlalu berat untuk menampung beban kemasukan ribuan pengunjung yang ingin menyeberang ke Pulau Pinang sejak pagi hari kejadian pada 31 Julai 1988. Pada hari kejadian, dari stesen bas Butterworth sehingga ke kawasan jeti yang terletak bersebelahan, ribuan orang sudah bersesak untuk menaiki feri. Mereka ingin menyeberang untuk melihat perarakan yang antaranya mempamerkan patung besar Buddha yang dikatakan hanya diarak setiap 60 tahun sekali. Hari itu adalah hari keraian di Pulau Pinang. Dua perayaan masing-masing diraikan penganut Kristian dan Buddha disambut pada waktu yang sama. Di bahagian pulau, sambutan perayaan Kuan Yin iaitu Dewa Pemurah pada malam 31 Julai diadakan sekali setiap 60 tahun mengundang puluhan ribu penganut Buddha tempatan dan luar negara seperti Singapura, Hong Kong dan Taiwan. Manakala di Bukit Mertajam seberang perai pula, penganut Kristian merayakan sambutan pesta Saint Anne. Keadaan itu menyebabkan Jabatan Pulau Pinang ditutup kepada kenderaan awam untuk mengelakkan kesesakan ketika perarakan berlangsung. Menjadikan satu-satunya pintu masuk ke Georgetown ialah menggunakan feri. Bagi mereka yang ingin ke pulau, kehadiran pengunjung yang dianggarkan lebih 10,000 orang memaksa pihak bertanggungjawab menutup pintu masuk ke kawasan terminal dan ia dikawal pasukan keselamatan lantaran sudah terlalu sesak. Kawasan untuk pejalan kaki di tingkat 1 terminal turut ditutup tetapi suasana orang yang terlalu ramai menyebabkan polis yang berkawal ketika itu tidak dapat menyekat kemasukan mereka dalam suasana bersesak-sesak. Keadaan mulai menjadi kelam kabut apabila feri dari Pulau Pinang mula merapati jeti dengan orang ramai yang berada di terminal berkenaan terus meluru ke hadapan. Tidak lama selepas itu, kawasan berkenaan bergegar dan pelantar jeti mulai runtuh. Seterusnya bermulalah permulaan bagi babak tragedi hitam itu. Pada hari kejadian, penduduk berdekatan terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim di Butterworth, Pulau Pinang tergamam. Satu bunyi kuat yang memenuhi ruang udara kawasan itu sekitar jam 4.40 petang pada 31 Julai 1988 serta-merta menyebabkan pandangan mereka teralih ke arah terminal berkenaan dan sebaik menoleh, mereka tergamam melihat kejadian yang sama sekali tidak disangka. Pelantar menunggu feri di jeti itu roboh. Beribu-ribu orang yang bersesak di atas pelantar setinggi 5 meter itu tergelongsor jatuh manakala tiang dan kayu binaan berat menghempap jasad masing-masing. Sedetik kemudian bergema suara jeritan ribuan mangsa yang kesakitan termasuk kanak-kanak, wanita dan warga tua. Suasana mula bertukar kelam kabut, masing-masing hilang punca dan cemas. Ramai mangsa terperangkap di hempap kayu pelantar, jasad terbaring di mana-mana dan darah terpercik ke merata arah. Berpuluh mangsa terjatuh maut di situ juga. Bunyi riuh rendah dan hingar dan kalut apabila orang ramai kelam kabut ingin keluar segera dari kawasan berkenaan kerana menyangka pelantar itu akan terus runtuh dan tenggelam di dalam air. Pelbagai pemandangan ngeri dan menyayat hati kelihatan di tapak runtuhan itu. Seorang pekerja jeti yang sebelum itu sibuk melarang orang ramai memasuki kawasan berkenaan kerana sudah terlalu sesak kelihatan tertiarap di hempap tiang terminal sebesar pemeluk. Dari satu sudut lain, kelihatan kejadian ngeri apabila ada mangsa yang terputus kaki, malah tulang ketingnya jelas kelihatan. Seorang pelancong yang sebelum itu sibuk dengan kamera videonya merakam pemandangan kesesakan pengunjung yang ingin memasuki Pulau Pinang bagi menyertai keraian di sana, dilihat berlumuran darah di kepalanya, mungkin akibat terhantuk ketika gegaran berlaku. Seorang lelaki berjaya bergayut pada papan di tingkat 1 tetapi seorang lagi bergayut di kaki lelaki tadi. Akhirnya tanpa dapat menampung beban
dengan berat. Kedua-dua lelaki itu jatuh ke tingkat bawah iaitu di kawasan kenderaan dan cedera parah. Kelihatan juga seorang mangsa yang berlumuran darah berlari terhoyong-hayang meminta tolong. Keadaan muka kebanyakan orang yang berada dalam kawasan kejadian itu juga agak hitam kerana terkena habuk dan sawang yang jatuh dari atas bumbung. Apabila lebih ramai orang mulai pulih daripada keadaan panik, mereka yang berada di tingkat atas mulai berteriak, memberi semangat dan kata-kata perangsang kepada mereka yang berada di tingkat bawah, khususnya mereka yang tidak dapat bergerak kerana tersepit di celah runtuhan kayu dan kenderaan. Beberapa pihak yang terselamat dan pihak yang berada berhampiran mula bergegas ke tempat runtuhan bagi menghulurkan pertolongan. Seorang lelaki yang tidak luka mendukung seorang wanita tua yang cedera, manakala belakangnya pula mendukung seorang kanak-kanak lelaki. Dengan dua mangsa itu, dia terus meluru keluar ke tempat selamat bersama ribuan mangsa lain. Pasukan penyelamat tiba di kawasan tragedi beberapa ketika kemudian. Pihak yang terselamat dan pihak berkuasa segera menerpa dan mengangkat mangsa yang terkorban. Ada yang mengangkat mayat terperangkap dalam kejadian itu sambil menitiskan air mata mengenangkan korban yang begitu banyak. Stesen bas Butterworth penuh dengan mangsa yang berjaya diselamatkan. Mereka menenangkan diri di situ selepas berjaya keluar dari lokasi tragedi. Tidak seperti kawasan lokasi yang terletak berhampiran, suasana di stesen bas itu hening. Ramai memilih untuk tidak mengeluarkan suara, sebaliknya terus termenung seolah-olah masih tergamam dengan kejadian tidak disangka itu. Dalam keheningan, satu kejadian hitam dicatat dalam sejarah tragedi negara ini pada hari itu. Peristiwa itu dengan cepat mendapat liputan media massa dalam dan luar negara. Malah ia menjadi detik bersejarah dalam rentetan tragedi demi tragedi yang tercatat berlaku di dalam negara ini. Kini mungkin generasi muda termasuk yang dilahirkan di Pulau Pinang sudah tidak mengingati lagi kejadian itu. Masakan tidak, 32 tahun terlalu cepat meniti waktu. Seorang bayi ketika itu juga sudah berubah menjadi dewasa. Bagaimanapun bagi mereka yang terbabit dalam kejadian berkenaan, setiap kali melalui kawasan itu, perasaan gerun, sedih dan pilu mungkin masih menyelubungi mereka, seolah-olah ia akan terus kekal sebagai kenangan pahit dalam ingatan masing-masing sepanjang hayat mereka. Takziah kepada keluarga yang terlibat dan yang masih tidak mampu melupakan tragedi ini. Satu kejadian yang terukir di dalam satu sejarah tragedi hitam di negara kita. Sekian.